Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta wa na'buduka wa na'laika wa laka nasta'in. A'udzubika min syarri Abu laka bi ni'matika alayya wa aqulu sallim wa fili fa innahu la yuhibbu illa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la manja minallah illa ilaih. Amma ba'd. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Alhamdulillah. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, pada pagi yang penuh barakah ni, Allah izinkan kita lagi sekali untuk kita berkumpul dalam majlis ilmu bicara ilmiah online, berkumpul secara alam maya. Walaupun alam maya, mudah-mudahan apa pun matlamat kita itu mencapai tujuannya, yakni untuk menuntut ilmu, insya-Allah. Dan perkara pertama dan selama-lamanya, marilah kita terus panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam erti kata sebenar-benar syukur. Dan marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memantapkan segala takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah satu-satunya jalan yang mana akan menjadikan sebagai kita ini hamba yang benar-benar menuju pada Allah SWT, menuju pada jannah, road jannah, iaitu dengan bekalan takwa. Dan sudah pasti jalan menuju ke takwa itu didasari dan dilandasi dengan ikhlas. Jadi sebab itu ikhlas perbahasan yang cukup besar. Walaupun ianya seringkali kadang-kadang setengah itu kita mengambil alasan bahawa ikhlas ni payah, Ustaz. Namun begitu, kepayahan itulah yang akan dikira oleh Allah SWT. Sebab kita sekarang ni kita kena ubah mood kita. Kita apatah lagi di bulan Ramadan Al-Mubarak. Seruannya itu jelas. Iaitu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Jadi maknanya di sini seruannya jelas yang menyatakan bahawa ending kepada amalan itu adalah takwa. La'allakum tattaqun. Ending kepada amalan itu mestilah takwa. Dan takwa itu apa? Takut Allah lah. Takwa itu apa? Kita mampu melaksanakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya. Jadi apabila takwa itu menjadi kita punya perkara penting, perkara asas yang mesti ada dalam diri kita sebagai orang yang beriman, itu kena mengangkat darjatnya sehingga menjadi orang yang bertakwa. Walaupun jalannya susah, tapi kita kena berusaha untuk menuju ke ketakwaan. Sudah pasti bila kata menuju pada ketakwaan itu melalui jalan keikhlasan. Mana mungkin orang yang bertakwa itu orang tidak ikhlas? Mana mungkin? Sudah pasti perbahasan ikhlas ini secara tidak langsung akan membina ketakwaan kita, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Terima kasih kepada semua yang menonton pada pagi ini. Mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah SWT.
Alhamdulillah, kita akan teruskan perbincangan kita ini, meneruskan kajian ilmu kita ini, bicara ilmiah kita ini. Dan Alhamdulillah, untuk makluman semua jemaah semua penonton, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, live yang kita buat di Facebook ini akan diupload di YouTube, di channel yang dinamakan Ustaz Farid Abu Aulia. Bolehlah jadikan sebagai rujukan ulang kaji. Tujuan diadakan itu adalah untuk mengulang kaji. Dan saya harap sangat kepada siapa yang mengikuti pengajian ini agar selalu melakukan murajaah, agar selalu melakukan dipanggil apa? Muhasabah, murajaah pada tajuk-tajuk. Setiap perkara itu kena ulang dan dengar dan buat catatan, buat catatan. Sebab dengan catatan dan catatan itu mungkin kita dengar live, kita tak dengar. Tapi kalau kita tak catat, kemungkinan ada benda yang dah habis live kita lupa. Kemudian kalau kita tengok balik catatan, kita akan ingat. Itu pentingnya catatan. Kalau tidak catatan dari sudut manual atau catatan dari sudut handphone pun boleh. Murajaah, ulang kaji, ulang dengar. Sebab peringkat pertama kita dengar mungkin kita tahu. Ataupun peringkat pertama baru dengar aja, tahu tidak lagi. Baru dengar. Kemudian diulang, baru nak ambil tahu. Ulang lagi, baru nak faham. Ulang lagi, baru nak meresap. Ulang lagi, baru nak menghayati. Ulang lagi, baru boleh menterjemahkan. Banyak peringkat dia. Banyak peringkat dia. Khair. Jadi insya-Allah, Alhamdulillah, bantu dulu sebarkan live kita pada pagi yang penuh barakah ni. Bantu sebarkan biar ramai yang mendapat manfaat daripada perkongsian kita pada pagi yang penuh barakah ni. Alhamdulillah, kita dah masuk ke day 6, hari yang ke-6, bicara ilmiah edisi khas Ramadan, Road to Jannah, Back to Fitrah, insya-Allah. Jadi kita buat pengajian ini dengan tujuan pertama, sama-sama kita nak, saya dan sidang penonton semua, untuk kita niatkan keluar daripada kejahilan, keluar daripada kekeliruan. Sebab hidup ini mencari kebenaran. Ingat, hidup mencari kebenaran. Wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bil haqq, berpesan-pesan dengan kebenaran. Jadi memandangkan kita berada di dunia yang secara totalnya itu kebendaan. Dunia ini kebendaan. Jadi sebab itu, untuk mengeluarkan kita daripada kejahilan kebendaan ini, terperangkap dengan kebendaan, maka kita kena ada satu dorongan, tuntutan dalam kita, ada azam untuk menuntut ilmu. Kerana dengan ilmu itu, apatah ilmu yang membawa kepada jalan-jalan untuk mendekatkan diri pada Allah, iaitu kajian tauhid dan tasawuf. Kajian tauhid dan tasawuf yang akan menyuluh kembali dunia itu dari sudut pandangan hakikat, menyebabkan kita akan kembali melihat, kita akan kembali merungkai kembali, kita akan kembali memecahkan kembali kebuntuan, kekeliruan yang mungkin pernah bersarang dalam fikiran kita sebelum ini, dan yang lebih bahaya, bersarang dalam hati kita. Sehingga kan hari ini kita mungkin ada yang mencari jalan untuk keluar daripada kemelut hati yang seringkali tak puas hati. Malah kita menganggap perkara itu perkara biasa. Sampai cari tu, sampai cakap begini, sampai standard lah, ustaz tak puas hati ni kan, agaknya memang macam tu agaknya. Nampak dia sampai tahap bahawa ketidakpuasan pada hati itu sebagai perkara normal. Standard lah, mana boleh puas hati. Nampak? Bila perkara itu menjadi perkara yang dah jadi adat, bahawa hidup ni standard lah, mana boleh nak puas hati, tak puas hati, bermakna hati kita ini telah dijauhkan daripada kebenaran. Sebab hati yang berada pada kebenaran, insya-Allah dia akan puas hati dalam semua keadaan. Tidak perlu lagi dipujuk rayu, tidak perlu lagi di pelbagai kata lagi untuk dipujuk, untuk dibuat kata-kata yang perlu menyedapkan hati. Tidak perlu. Sebab hati yang telah puas,
Itu pasti hati yang tidak perlu lagi kata-kata yang boleh menipu daya dia. Sebab hati ni dah dapat apa yang dia nak kan. Kita dah bincang. Kenapa tak puas hati? Sebab hati tu belum dipuaskan. Kenapa hati itu belum dipuaskan? Kerana tak jumpa yang memuaskan hati itu. Apa dia? Sudah pasti yang memuaskan hati itu adalah kebenaran. Kebenaran. Dan menegakkan kebenaran ini agenda besar. Dan sunnah besar Nabi SAW itu membawa manusia pada kebenaran. Itulah kalimatul haq. Kalimatul thayyibah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hati yang dalam kebenaran saja yang akan dibukakan kepuasan yang sebenar. Selagi dia tidak jumpa kebenaran, tidak merungkai segala kekeliruan, dia biarkan hidupnya dalam perception, dia biarkan hidupnya banyak dalam sekadar perbandingan, melihat orang macam tu lah kot, macam ni lah kot. Akhirnya dia hanya belajar dengan orang, dan orang itu pula mungkin tak tahu apa yang dia buat. So kita pun ikut je. Oh, dia kena macam ni je ustaz, kena suka-suka je hidup ni, kena happy-happy je. Tak semua orang akan diuji dengan begitu. Contoh ya, saya ambil contoh. Isu yang paling besar ni isu rumah tangga lah. Mendambakan seorang suami yang sweet 17, sweet 18, sweet 19. Percaya atau tidak, Allah tidak akan jadikan semua suami seperti apa yang digambarkan oleh orang perempuan yang kena sweet ni ustaz, kena belai, kena begini, kena begitu. Dan ini telah digambarkan oleh seseorang individu atau sesekumpulan yang cuba membrandingkan bahawa mesti begini baru bahagia. Malah dikaitkan pula dengan hadis Nabi SAW, mafhum hadis, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dengan ahlinya, ahli keluarganya. Maka kita pun duk faham bahawa begitu. Baik pada ahli keluarga tu macam mana definisi dia? Maka dicontohkan, dipatternkan oleh setengah-setengah kumpulan, setengah-setengah individu. Begini suami yang didambakan. Kata-katanya lembut, belayannya manja. Memang wow, perfect. Dan percaya atau tidak, apa yang dilihat itu adakah seperti apa yang perlu dinyatakan dalam hidup ini? Malah dia akan menjadi satu aim bagi seorang perempuan. Aku nak suami yang macam tu, aku nak suami yang macam tu, tapi saya tak dapat. Nampak? Akhirnya dia bukan belajar dengan apa yang Nabi kata, dia belajar apa yang orang buat. Dia belajar daripada apa yang orang buat, dan orang buat itu belum tentu seperti apa yang maksud sebenar paling baik pada ahli keluarganya. Apa maksud paling baik? Itu perlu didefinisikan, perlu diterjemahkan. Sebab dalam konteks kehidupan, untuk memuaskan tadi itu dengan konsep kebendaan, konsep belayan, tak semua akan melalui rumah tangga yang dibelai sebegitu hebat. Jadi orang yang tak dapat belayan ni nak ejah kat mana ni? Adanya jenis yang kerah kepala ni contoh. Adakah dia akan terus terperangkap dengan situasi itu? Nah, inilah persoalannya. Adakah itu definisi yang ditunjukkan dengan perbuatan? Adakah itu dah dia? Maksudnya begitu. Adakah kebaikan itu sifatnya adalah membelai pipi? Adakah kebaikan itu sifatnya adalah memeluk pasangan? Adakah kebaikan itu sifatnya adalah cium pipi, cium atas, cium dahi? Adakah kebaikan itu saja kebaikan? Itu maksudnya. Adakah sepatutnya yang paling baik itu adalah yang berusaha buat ahli keluarganya finnar, jauh daripada neraka, minan nar? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jauhkan ahli keluargamu, dirimu, ahli keluargamu daripada api neraka. Jadi kalau kita melihatkan bagaimana yang dikatakan menjauhkan daripada api neraka, adakah
Ni kita mari kita sama-sama fikirkan dengan apa saja perbahasan yang kita akan bawa nanti. Saya cuba nak buka perbincangan ini dan suruh sama-sama merenung secara logik. Apabila kita nak jauhkan diri kita pada api neraka, sebab misinya adalah jauh pada api neraka. Misi kita adalah kena ingat. Sebab Allah suruh surah Tahrim ayat 6 tu, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jauh daripada api neraka. Baik, api neraka ni perjalanannya nak jauh daripada api neraka ni adakah dengan belayan? Ini yang kita kena ada kritis atau analytical thinking. Kita kena ada satu kefahaman yang jelas. Islam bukan ikut-ikutan. Islam bukan agama taklid. Tengok, yes. Macam inilah. Nanti dulu. Misi kita adalah menjauhkan api neraka. This is the main. Kalau dengan belayan itu, sekiranya belayan itu adalah membawa kepada pujian. Dan ini kita dah bincangkan tentang bagaimana pujian itu kemuncak kepada kehidupan dunia, yang akhirnya seorang isteri nakkan pujian dan suami pun sama. Adakah misinya berjaya untuk bebas pada api neraka? Nah, ini dah dia. Ini sebab saya melihat, ialah saya cuba mengkaji secara lebih menyeluruh. Allah SWT menjadikan hidup ni adatnya susah dan senang. Mungkin senang dari konteks suami yang menolong, suami yang belayan manja. Itu senang. Ada orang yang diuji dengan suami yang susah. Suami yang susah. Susah betul lah suami ni. Payah serba-serbi susah. Susah senang ni adalah ciptaan Allah untuk menguji seseorang itu kedudukannya di mana. Sebab itu kita nak bincang perbincangan ikhlas ni. Sebab tu keikhlasan itu menjadi tunjang kepada seluruh kehidupan. Bukan kita buat jadi baik sebab suami baik, tidak juga menjadi jahat sebab suami jahat. Inilah namanya ikhlas. Ikhlas ni akhirnya menjadi solusi kepada permasalahan semua permasalahan sebenarnya. Bila dikaji, sebab tu ikhlas ni kenapa? Cuba letak soalan di situ. Kenapa ikhlas ni ditekankan? Kenapa ikhlas itu menjadi perkara yang mesti ada? Rupanya bila kita tengok balik, semalam kita dah bincang tentang sifat yang tentang kaitan ikhlas dengan suratul ikhlas. Kita dah lihat bagaimana kaitan sifat surah ikhlas dengan suratul ikhlas dengan suratul ikhlas. Rupanya nak melihat pada kehidupan ni hanya ada satu, Allah. Dan hari ini akhirnya sebenarnya solusi kepada kehidupan ini adalah untuk jangan terperangkap. Ikhlas ni maksudnya mesti dengan Allah je. Orang yang ikhlas ini adalah matlamat. Ingat tajuk kita pada pagi ni, saya nak tekankan matlamat kita itu, landasannya itu matlamat itu ikhlas. Kita nak bina amalannya ikhlas, nak jadi isterinya ikhlas, nak jadi suaminya ikhlas. Bila kata bincang bab ikhlas, sebut saja bab ikhlas ni, sedang penonton sedang jemaah mata Allah SWT, dia tak ada cerita dah bab suami zaman sekarang tak mampu tegur anak-anak. Dia bab cerita saja bab ikhlas, dia tak ada tengok orang dah. Dia sebenarnya cerita saja bab ikhlas, dia tak kira dah apa yang berlaku depan mata dia. Yang penting ikhlas ni berbalik kepada dirinya, bagaimana nak menyingkapi setiap keadaan yang berlaku dalam hidupnya itu, sama ada Allah jadikan susah atau senang, bagaimana dia nak buat kerana Allah. Ini dia takkan seorang suami juga tidak akan letakkan isteri dia sebagai asbab untuk dia buat baik. Tak ada. Sebab suami isteri saya ni dah buat baik, saya kesian lah dekat isteri saya ni, dia penat melahirkan anak saya, dia dah macam-macam lah buat untuk saya, Ustaz. Jadi saya tak sampai hati lah. Saya dia mula lah. Jadi apa salahnya saya nak mengagungkan isteri saya itu? Apa salahnya? Sebab isteri saya baik. Cuba bayangkan skrip ni, apa yang saya cakap ni. Ini akan menungkak arus. Apa yang saya cakap ini sangat-sangat menungkak arus.
Ada seorang suami yang disenangkan oleh seorang isteri yang begitu, ya, semua ada isteri dia. Wow, bidadari syurga. Turun. Wah, sanggup berabil, sanggup tunduk dengan suami, sanggup, semua sanggup. Dan akhirnya isteri suami dia akan sebab tu saya kena buat baik. Sebab tu saya kena buat baik, Ustaz, sebab isteri saya baik. Sudah. Ini tang suami pula. Sebab itu sekarang ni bila kita balik, saya duk kaji, saya perhati balik, mohon petunjuk Allah SWT dengan kalam-kalam ulama ni. Saya tengok balik bicara-bicara daripada kitab Tazkiyatun Nafs ini, kemudian daripada Tafsir Ibn Katsir, kemudian daripada banyak rujukan lain kita tengok, daripada kata-kata Imam Al-Fudai rahimahullah ta'ala, daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kita kaji tengok. Wah, ikhlas ni menjadi satu perkara agenda penting. Sebab ada perkara nanti kita buat sebab benda, percayalah, kita akan buat sebab kita tak nak buat sebab kenapa saya nak layan suami saya? Sebab suami saya bukannya baik. Nampak? Itu tak ikhlas. Ikhlas ni adalah dia buat tiada campur tangan susah atau senang. Dia buat ini tak ada sebab siapa-siapa, sebab Allah suruh. Allah nak dapat ini, subhanallah. Sebab itu kalau kita lihat, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakan, huwallahu ahad. Apa yang kita nak, itu semua pada Allah yang tunggal. Tunggal. Sebab tu kena kenal. Kena kenal. Sebab kita nanti duk melihat diri, tidak mengenal. Tidak mengenal dia dengan bahawa Allah itu tunggal. Mana tunggal? Dia, kita tak ada lah. Allah kuatkan lagi, Allahu Samad. Bila kata Allahu Samad, ini saya merujuk pada perbahasan Tafsir Ibn Katsir. Saya nak panjangkan perbincangan tentang Suratul Ikhlas bersandarkan kepada Tafsir Ibn Katsir. Kita mari memahami, sebab topik ni sangat penting dan berat untuk saya sampaikan. Sebab benda ni nak tak nak saya kena sampaikan walaupun ianya berat. Tapi kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bila kita nak menjadi hamba yang taat, itu mesti bermula belajar ikhlas dan betul ke amal. Ini selama ni kita dibayangkan bahawa nak jadi baik itu dengan orang. Tak ada campur tangan makhluk sebenarnya. Sebab Allah kata Qul huwallahu ahad. Maknanya di sini, sebab ini menjadi ikhlas tu maknanya lillah, kan? Lillah, kalimatut thayyibah, kalimat syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah. Jadi mana di sini? Kata al-mufassirin, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Yakni dia yang tunggal dan satu-satunya, tiada tandingan, tanpa pembantu juga tanpa sekutu, serta tidak ada yang menyerupai dan menandinginya. Dan kalimat itu tidak boleh dipergunakan pada seseorang pun dalam memberikan penetapan kecuali hanya pada Allah Azza wa Jalla, kerana dia yang sempurna dalam semua sifat perbuatannya. Bila kita kait semalam tentang perjalanan kehidupan kita, tunggal ini secara tidak langsung kita meletakkan diri kita. Ni kata tak ada satu pun yang menyerupai, yang boleh nak nak cuba tandingi Allah, tak boleh. Maka di sini kata Al-Mufassir, kata Ibn Katsir, tak ada satu pun yang mampu menandinginya, tanpa pembantu juga tanpa sekutu, tidak ada yang menyerupai dan menandinginya, dan kalimat itu tidak boleh dipergunakan pada seseorang pun. Tak boleh. Tak boleh. Baik, tanpa sedar tunggal ni kita ada guna tak? Ada. Sebagai contoh, ini walaupun perkataan dia dalam company lah, walaupun ini bukan perbincangan, dia guna milikan tunggal, kan? Milikan tunggal. Anak tunggal, biasa tak? Tunggal.
Jadi memang pada Allah itu Maha Esa. Tapi bila mari pada perbincangan kehidupan, dia jadi perubahan perkataan ataupun dia jadi translate ataupun makna pada kehidupan itu tunggal. Maknanya tunggal ni dia nakkan perhatian dia je. Dia je. Dia nakkan dia dilihat diri saja je. Ini bahaya. Sebab apa saya nak kaitkan di sini? Perbincangan suratul Ikhlas ini sangat berkait rapat dengan surah As-Sad ayat 82-83. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Nah, jadi view okey ke? Sebab saya tengah try ejah ni. Kalau tak okey, saya back to normal balik. Cuba bagi respon sebelum saya sambung. Sebelum saya sambung, view okey ke? Sebab dia mendatang ni. Sebab saya host kejap. Technical problem. Okey je? Okey. Sebab ada yang komen kata tak center tu. Okey. Okey, khair. Masya Allah. Normal okey, baik. Nampak jauh. Maknanya okey, before ni ke ataupun sekarang ni? Sebab ini view je ada landscape. Saya cuba landscapekan dia. Sebelum ni saya horizontal. Sebelum ni saya vertical kan. Oh, gambar tak besar. Okey, baik. Okey, baik, kita sambung. Khair. Surah As-Sad ayat 82-83 ada kaitan dengan surah As-Sad ayat 82-83. Surah As-Sad ayat 82-83. Surah As-Sad ayat 82-83 menyatakan, komen nampak vertical better. Oh, vertical better. Okay, before, alright. Nur kuat. Tak apalah, saya teruskan dulu. Nanti besok saya normalkan balik. Kita teruskan dulu apa yang ada ini lagi. Suara jelas, view tu abaikan. Besok saya live, saya akan back to normal. Back to normal balik. Okay. Apa, besok saya akan setting back to normal balik. Okay. Tak boleh lah. Okay lah ni. Okay lah tu. Besok saya akan back to normal balik, vertical. Ini cuba. Okey. Baik, sambung. Okey, sambung. Lambung belakang, tak apa, nanti saya ajar. Okey, sambung. Baik, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Khair. Baik, apa kaitan dengan surah As-Sad ayat 82-83? Cuba tengok. Dan surah As-Sad ayat 82-83, apa kata? Iblis dalam surah As-Sad ayat 82-83, qala fa bi izzatik la ughwiyannahum ajma'in
illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Baik. Jadi cuba tengok siapa ada tafsir tu, copy paste, cuba tengok maksud surah As-Sad ayat 82 83. Cuba tengok apa kata Iblis. Iblis kata sebab sekarang ni yang menyebabkan kita nak beramal ni, pertama kita bukan nak beramal dalam konteks yang banyak. Bukan banyak amal. Kena ingat bukan banyak amal, tapi yang paling penting adalah diampunkan dosa. Kalau tengok strategi iblis, iblis ni dia cuba, kadang-kadang iblis kena faham dalam bab kajian talbis iblis kejap. Saya masuk dalam kajian bab talbis iblis. Bab talbis iblis ni, kalaupun dia gagal untuk buat kita buat maksiat, dia gagal untuk suruh kita buat maksiat, dia akan suruh kita buat beramal, dia suruh kita buat amal tapi maksiat juga. Dia kau mana pun dia akan suruh maksiat. Apa maksiat? Secara maksiat zahir atau maksiat batin. Okay, baik. Sekarang ni bila kata dia suruh kerja amal yang banyak, yang penting banyak buat, terlupa yang dikira oleh Allah tu ikhlas. Ibarat macam contoh, siapa selalu suami lah kan, suami ke isteri ke, atau pergi pasar, pergi pasar raya beli barang dapur. Saya menurun, ayah saya, arwah atuk saya jenis beli barang dapur, pergi pilih ikan, pilih cili, pilih bawang, semua pilih kan. Saya melihat ketika kita memilih itu cili api contoh, mak saya pesan, Farid nanti beli cili api merah. Saya nak kongsi sikit lah, saya nak kongsi sikit antara amalan. Ini amalan yang secara bagi saya benda ni boleh di viralkan ataupun disuruh pun. Anak lelaki dia kena diajar suruh pergi beli barang. Saya ditrain oleh mak saya beli barang dapur, barang rumah sejak umur saya darjah 2. Darjah 2 kedai runcit mak saya tak pergi, tak pergi beli barang dapur. Mak saya bagi list kedai pula tak jauh sangat pada rumah, belakang rumah tu berjalan lah juga dalam 5 minit. Saya bagi list, mak saya akan beli barang. Dan saya digelar sebagai Pak Haji sebab saya dulu memang ke kopiah pada kecil, pakai kopiah beli barang dapur ni memang dah jadi trend. Rupanya beli barang dapur ni, sidang penonton saya Muhammad Allah SWT, suami-suami dia mendidik jiwa untuk down sebab pergi pasar nak pula konon-konon lah saya ni kan duk ceramah sana, tiba-tiba ustaz pergi pasar katanya, ramai orang tegur beli ikan, beli ni, kita akan bercampur dengan semua orang kat situ. Satu, keduanya banyak ibrah, nanti saya ceritalah panjang lebar bab tentang ibrah pergi pasar ni, besar fadilat dia. Antara saya nak tekankan adalah memilih cili api. Memilih cili api saya tengok tadi mak saya suruh, dan sampai sekarang saya rasa sangat appreciate bila mak saya suruh saya, Farid beli barang. Teringat saya waktu kecil dulu memang selalu disuruh oleh mak saya beli barang dapur sampai sekarang. Dah bertangga-tangga pun masih lagi nak faham tak faham sudah. Dan dah bertangga-tangga pun masih lagi, Farid ni mak nak kirim barang ni, beli barang mak dah. Okay, jadi cili tu nak kait dengan ikhlas ni. Kita takkan pilih, kita beli tu kita takkan ambil terus masuk. Pilih yang elok mak kata, Farid pilih yang elok, pilih yang elok. Barang-barang semua lah mak saya, zaujah saya pun saya beli. Barangnya dia tak elok ni memang bawang ni. Oh ya ke? Oh itu je. Oh okey. Jadi bukan semua nak, bukan nak yang banyak, tapi nak yang elok. Oh memang nampak. Betul lah tu, memang saya lah tu. Memang kita jenis bila pergi pasar kita akan jadi lower down lah, kita campur dengan semua orang kan, baguslah. Ada orang ni malas nak pergi pasar, suruh orang pergilah, suruh dia punya bibik lah, suruh ni macam-macam kan. Biar kita buat. Arwah atuk saya buat, ayah saya buat, dan saya diperturunkan ilmu beli barang kat pasar, pilih ikan je tak adalah kecoh, tak tahu barang tu. Okay. Jadi masa pilih tu, soalan dia yang saya ingat adalah
yang elok-elok, bukan yang banyak. Ada key point kat situ. Kita sayur nak yang elok-elok, cili-cili nak yang elok-elok, bawang-bawang nak yang elok-elok. Jadi yang elok-elok itu bukan yang banyak. Jadi maknanya kita tertipu dengan yang banyak. Iblis kata qala fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis kata, aku akan sesatkan semua cucu cicit anak Adam. Nampak tak? Kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambaku yang hamba-hambamu yang ikhlas. Mukhlasin yang terpilih lah. Maknanya bila kita melihat perbincangan ikhlas ini, perbincangannya compulsory dan mesti diulang berkali-kali, berkali-kali. Baik, saya cerita duk pasal tu sebab nak cerita tentang nak cerita nak beli barang ni. Maknanya bukan sewenang-wenangnya kita boleh beli apa yang kita nak, tetapi mesti pilih yang baik. Jadi maknanya iblis dia suruh kita fikir banyak, bukan fikir yang baik. Contoh orang perempuan buat kerja rumah, saya buat banyak orang kerja rumah, tapi yang ikhlas yang mana? Sila-sila yang ikhlas tu, yang ikhlas yang mana? Yang ikhlas yang duduk je. Oh, saya ikhlas betul duduk. Duduk tu baru ikhlas. Ikhlas tu baru duduk. Ya? Yang lain semua tak ikhlas. Sebab dalam hati dia kata, bukan aku ni, patutnya, nampak tidak? Dan kalau pun dia buat, buat itu terkesan dengan diri yang tunggal, meletakkan diri itu sebagai orang yang saya je yang kena buat, saya je. Jadi bebanan itu letak bahawa dia ingat kebaikan tu atas beban dia je. Ini yang bahaya. Sebab tu kata, kalau kita rujuk balik, kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad. Jadi maknanya nak mengatakan tunggal ini sepatutnya hanya pada Allah, tetapi kita dok rasa kita ni tunggal tanpa kita sedar. Kita masakan asyik kita je satu, ataupun kita je yang boleh buat. Tu boleh kita alih bahasa ataupun kita ambil tadabbur pada situ. Sebab ayat ni mengatakan tak siapa pun boleh menyerupai dan dipergunakan pada seseorang. Tak boleh. Tunggal ini, esa ni tidak boleh pada seorang, tak boleh. Baik. Jadi sambungan, bila kata dah tahu bahawa tiada yang tunggal, tiada yang esa melainkan hanya Allah, jadi tumpuan kita bukan nampak pada kita je, saya je asyik kena buat, asyik saya je. Nampak tidak? Isunya sekarang saya nak kaitkan dengan kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad dengan kaitan dengan surah As-Sad tadi, bahawa surah As-Sad tadi 80-83, iblis dia cuba nak alihkan kepada nampak pada diri dia, yang mana iblis banyak amal tapi tak puas hati. Kita ni subhanallah, saya yakin semua yang menonton ni banyak amal, banyak beramal. Saya yakin subhanallah, kadang-kadang kita dengar Allah, dengar amalan kadang kita pun tak terbuat. Ya, sebab itulah dia tidak nampak. Bila tak nampak, kena perbahaskan. Kita kena perbahaskan lah tak nampak tu. Sebab ini bukan soal hukum yang boleh dibetulkan dengan ni tak ikhlas. Sebab tu kita kena fahamkan tujuan. Puan Aziah Nayan. Sebab tu sekarang ni, bila kita bahaskan, kena faham perbahasannya adalah fahamkan tentang kaitan. Bukannya nak menghukum. Kita tak ada ni perbuatan ikhlas, ni tak ikhlas, ni ikhlas, ni tak ikhlas. Bukan. Ikhlas ni kerja Allah. Kita tak nak setelah kita buat banyak-banyak, kita tahu tak kita ni? Oh, tak tahu, tak ikhlas. Kalau tak tahu, macam mana kita nak jaga? Itulah maknanya dengan ilmu. Betul, riak. Lawan ikhlas riak. Dan ini yang Nabi paling takut. Nabi paling takut, Nabi kata dalam hadis yang kita baca sebelum ni dari Bukhari, yang mana paling takut umatku terkena dengan syirik kecil, riak. Dan ini menjadi agenda iblis. Hanya nampak diri je tunggal, saya je yang boleh, ataupun asyik saya je yang kena buat. Nampak tak? Jadi sekarang ni kita kena belajar. Ini ikhlas ni hukum pada diri. Diri, bukan hukum pada orang. Bila belajar ikhlas, letak pada diri. Dan dia dah tak tengok pada suami dah. Dia tak ada. Bila cerita bab ikhlas, konsep ataupun kaedah cerita ikhlas ni dia kena letak pada diri. Jangan letak pada orang.
Jangan dia tahu payah ni suami sekarang ni tak ramai. Jangan kata suami, jangan kata isteri, kata diri ni. Aku ni ikhlas ke tak ikhlas? Aku rasa aku tak ikhlas ni. Kan kita dah bincangkan sebelum ni, kita kena risau kita tak ikhlas. Jangan kita serah, tak apa, yang penting Allah tahu niat kita ni. Ya, yang penting Allah tahu. Yang penting Allah tahu. Betul ke yang kita tahu Allah tahu? Kaedahnya. Nampak? Jadi maknanya sekarang, pertama kita nak kena pasti apa dia punya kaitan-kaitan yang menyebabkan kita lari daripada matlamat keikhlasan itu. Pertama tadi bila kita kait dengan suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, maka di sini Al-Mufassir mengatakan kalimat itu tidak boleh dipergunakan seseorang dalam memberikan penetapan kecuali hanya pada Allah, tak boleh. Sebab apa kita dah cerita tentang Maha Esa, Wahdaniyah. Kita tak sebut kita Maha Esa, kita tak sebut. Kita tak akan sebutlah macam tu. Cuma nak bagi tahunya, kita je nampak diri kita je dia perasan diri tu. Saya je kena buat. Saya je. Je tu maknanya tunggallah nampak kita je lah. Dia tak nampak bahawa ini suruhan Allah. Patutnya bila kata ikhlas, Allah dah suruh aku buat. Kalau Allah yang suruh aku buat, so why kita nak argue asyik aku je yang buat? Baik, bila ikhlas, bubuh kat diri. Ingat, cara nak bahas ikhlas, bubuh kat diri. Bubuh kat diri. Hukum atas diri sendiri ikhlas ni, bukan hukum atas orang lain. Jangan hukum atas orang, sebab ikhlas ni kerja individu. Sidang penuntun sidang imam mata Allah SWT. Khair, sambung. Bila kata kita nak keluar, pertama kita tanggalkan niat. Sebab semalam saya bicara sepintas lalu. Sekarang kita bicara dengan lebih mendalam tentang perbahasan ini. Baik. Maka jelas yang pertama, tidak boleh letakkan pada diri je. Dan ini memang iblis akan iblis akan jadikan dia sebagai agenda untuk asyik saya je, dia je. Mula nampak je habis. Nak tengok diri sendiri, subhanallah, memang susah. Tapi bila dengan ilmu, insya-Allah, dengan ilmu yang benar, kita akan dibimbing oleh Allah Taala. Okey, baik. Bila kata sibuk, kita sibuk menguruskan keikhlasan diri sendiri, kita tidak akan sibuk menguruskan keikhlasan orang. Jadi kita kena faham, bila kata Qul huwallahu ahad, bila amalan tu kita ingat Allahu ahad, Allah je yang tunggal, Allah je yang esa, dia je yang suruh saya, bukan suami suruh. Okey, bukan suami suruh buat baik ni, bukan suami suruh, bukan mak suruh, bukan orang suruh, bukan siapa-siapa suruh, Allah suruh. Allah suruh, direct Allah suruh. Qul huwallahu ahad. Oh, ingat Allah melalui kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, clear. Allah suruh saya ceramah, ada orang suruh? Tak ada. Allah suruh. Allah suruh saya pergi pasar, Allah suruh. Allah saya buat baik dengan isteri, Allah suruh. Isteri pun sama. Oh, Allah suruh saya suruh sabar, Allah suruh, Allah suruh, Allah suruh. Itulah Qul huwallahu ahad. Sebab hakikatnya hanya Allah je yang esa. Tak ada satu suruhan yang datang dari selain. Tak ada. Suruhan tak datang dari makhluk sebenarnya. Ingat, suruhan tidak datang dari makhluk. Tak ada. Tak ada suruhan datang dari makhluk. Ini siapa suruh? Tak ada. Dia mesti suruhan itu datang pada Allah, kalam Rasulullah, terus ke bawah. Okey, baik. Allah suruh, clear. Baik. Jadi nanti baru kalau nanti bila kita dah faham ni, barulah kita akan masuk husnuzan. Husnuzan. Akan masuk bersangka baik. Kerana kita belajar perantara sebenarnya itulah dia. Tergelincir ni, sebab itu tergelincir, cakut tergelincir, sebab tu ada kaitan dengan surah Ikhlas. Surah Ikhlas itu kita nak kaitkan yang pertama, ingat Qul huwallahu ahad. Allahu ahad. Sebab tu cuba tengok kisah Bilal bin Rabah. Kisah Bilal bin Rabah ketika Allah uji Bilal bin Rabah. Ni sebelum hijrah ni 13 tahun kan, diseksa di pulau. Bilal bin Rabah radhiyallahu an, dihempak batu, kisahnya sangat popular. Dihempak batu kat belakang. Apa yang terkeluar pada Bilal bin Rabah? Ini kita belajar daripada sahabat. Apa definisi ahad? Maka keluar daripada mulut Bilal bin Rabah, ahadun ahad, ahadun ahad.
ahadun ahad. Tengok. Maknanya hati sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ini bersinar kerana sentuhan direct pada Rasulullah SAW. Ketika ujian tu datang berat, batu tu dia nampak itu suruhan dari Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Payang tak? Dia tak ada mula geram, dendam, kurang ajar betul lah aku ni kena. Nampak makhluk tu yang duk menyeksa. Tapi bila Rabah radhiyallahu an, ketika dihempap oleh batu, ahadun ahad, ahadun ahad. Nampak? Clear. Jadi ini kita boleh ambil ibrah dan pengajaran. Mungkin kita ya perlu dilatih. Kita ini mungkin kita boleh belajar. Kita mungkin tak dihempap dengan batu. Kita dihempap dengan tanggungjawab, dengan suami yang susah, tak belai. Ahadun ahad lah. Allah je ada. Allah je yang ada. Allah suruh. Allah suruh. Allah suruh aku sabar. Allah suruh aku sabar. Allah suruh aku senyum. Allah suruh senyum. Nampak clear, direct. Subhanallah. Ini makam lah. Ini sahabat, makam sahabat. Jadi kita kena belajar dengan orang yang dah ikhlas lah. Kita belajar dengan orang baru nak belajar ikhlas, buat apa? Kita belajar yang dah terbukti keikhlasan. Itu sahabat. Para sahabat itu terbukti keikhlasan. Apa ciri orang yang dah terbukti keikhlasan? Apa ciri? Dia tak mengungut pun dengan keadaan. Tak mengungut pun dengan keadaan. Orang yang dah terbukti keikhlasan, dia tidak berungut dengan keadaan. Tak ada. Dia tidak merungut dengan keadaan, tidak tenggelam dalam pujian, tidak merungut dengan kesusahan, tidak tenggelam dengan kesenangan. Tak tenggelam. Dia tak lalai. Malah dia tak cari pun. Maknanya kita nak tengok di saat perjalanan agama ni, cuba tengok perjalanan itu bermula dengan kesusahan. Sebab tu dalam surah Al-Insyirah tu kan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi maknanya sekarang ni kesusahan itu adat yang nak menguji kita ni ikhlas atau tidak. Sebab bila kita nampak susah tetapi kita mula merungut, makna kita nampak keadaan. Satu. Yang kedua, bila kita senang, kita mula memuji, kita seronok, maka kita dapat keadaan. Nah, di sinilah dia. Kita nak lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in telah berjaya meletakkan ahadun ahad daripada kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu anha. Kita nak contoh seorang suami nak isteri yang begini, seorang isteri nak suami begini. Jadi mencari jalan siapa yang boleh tunjukkan cara. Nampak? Akhirnya adakah ada ikhlas di dalam melaksanakan tuntutan Allah? Banyak contoh, masa banyak habis dekat suami, rupanya tak ikhlas. Masa banyak habis dekat suami. Nampak? Dan datanglah sifat yang tidak mengalah. Tidak mengalah. Orang yang ikhlas itu tidak akan mengalah. Dia tidak akan malas, dia tidak akan penat. Orang yang ikhlas dia tidak akan bermain air mata. Orang yang ikhlas dia tidak akan penat. Orang yang ikhlas tidak akan minta simpati. Orang yang ikhlas itu akan terus ke depan. Walaupun diuji berkali-kali, dia akan terus ke depan, terus ke depan, terus ke depan. Maju, makin ditekan, makin jauh. Makin ditekan, makin jauh. Inilah dia para sahabat, bagaimana mereka diganggu, diugut bunuh. Adakah mereka mencari kesenangan pada Islam? Tidak, mereka mencari Allah. Kita mungkin mencari kesenangan, mengamalkan ayat-ayat tertentu, ataupun dapat suami-suami macam begini supaya kita boleh jadi baik. Mencari kesenangan. Mencari kesenangan melalui jalan agama. Ya, memang ada kesenangan melalui jalan agama. Tetapi akhirnya yang dilihat itu senang saja. Dia tak terima bahawa ada juga yang susah je Ustaz. Ada juga suami yang tak boleh belai. Ada. Tak semua suami boleh belai. Dapat suami yang boleh belai, boleh usap, boleh buat boleh buat macam spa semua tu, baguslah. Tapi jangan lampas suami pula. Itu masalah. Maknanya dia tidak dipatternkan. Jangan patternkan keadaan itu. Maksud ada orang melalui jalan susah, ada orang melalui jalan senang untuk sujud pada Allah. Para sahabat terus ke depan. Jadi sekarang ni kita kena faham perjalanan hidup itu.
Bila kata menuju pada Allah, sekiranya Allah bagi susah, adakah kita akan maju ke depan? Ini dengan Allah. Atau senang baru nak ke depan? Subhanallah. Dia akan ke depan. Dia tak ada tangisan, dia tak ada rungutan, dia tiada tangisan. Yang mana tangisan ni tiada perlu minta simpati lah. Dia tak ada banyak minta simpati. Ingat, orang yang banyak minta simpati ni, sebab tu kalau tengok ulama-ulama tu dulu, mana ada cerita simpati? Tak ada meraih simpati lah. Bukalah kitab-kitab. Ulama-ulama susah muktabar, kalau tengok perjalanan hidup semua susah-susah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, susah. Tapi tak minta simpati. Agama Islam bukan agama meraih simpati. Saya ingat lagi seorang sahabat saya kata, agama Islam bukan agama murahan. Bukan agama murahan, bukan agama yang boleh dijual dengan perasaan. Bila perasaan saja terjual agama itu. Tak. Tak menagih simpati. Dia hanya mahu menagih simpati Allah, bukan makhluk. Baik, clear? Allahu Samad. Jadi maknanya sebab tu sahabat malah dia lebih selesa mencari jalan susah. Ulama-ulama selesa mencari jalan susah atau bersusah-susahlah. Mencari jalan susah atau bersusah-susahlah untuk beramal. Tu datangnya amalan tu, datang banyak beramal tu. Sebab nak amal yang banyak tu susah. Jadi pilihlah yang susah. Ambil jalan susah. Kata guru saya, Farid, kalau engkau nak senang, benar-benar senang, yang hakiki, cari susah. Cari susah. Kita susah nak faham. Rupanya bersusah-susahlah. Jangan meraih perhatian makhluk. Jangan. Simpati dengan Allah ni keampunan lah, bukan contoh macam ayat. Simpati dengan Allah ni minta ampun lah. Minta Allah keampunan pada Allah, yang seperti doa-doa muktabar tu. Doa-doa keampunan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Nangis depan Allah lah. Itu maksud minta simpati pada Allah. Allah bersimpati, kita merayu pada Allah, ya Allah, aku buat dosa. Minta simpati lah. Sama juga kaitan ikhlas dengan bayaran. Bayaran ni kata, nanti kita kerja tak ikhlas lah. Ikhlas ni kerja hati. Bayaran ni soal ada tak ada, itu bukan jadi isu. Patutnya kalau katalah dia letakkan bayaran itu sebagai min dia, maka dia tak ikhlas lah. Tapi sebagai keperluan saja, maknanya dia tak mengganggu prestasi dia. Bayaran ni tak mengganggu prestasi dia. Dia nak amal-amal. Bayaran itu sebagai keperluan dia. Nak makan minum dia, bayar minyak, tol apa semua. Tak mengganggu pun momentum ceramah dia ke. Tak mengganggu pun. Macam contoh suri rumah lah. Ada bayaran? Tak ada. Tapi buat kerja, terus buat kerja. Dia buat kerja sebab apa? Sebab ini sudah jadi tanggungjawab. Maknanya setiap amalan, setiap perbuatan sudah menjadi tanggungjawab dia. Dah jadi tanggungjawab dia, maka dia akan buat je lah. Maksud jangan cari susah tu. Susah yang mana untuk beramal. Yang mana dia cakap jangan cari susah tu, cari penyakit. Jangan cari benda yang boleh merosakkan. Tu tengoklah perbahasannya mana. Kalau tanya kenapa apa yang dicari susah tu, kena fahamlah. Yang saya ni perbahasannya cari susah ni maknanya untuk menuju pada Allah tu jalan susah. Dia tak ada jalan senang lenang. Dia tak ada jalan tergulik-tergulik, jalan pujian, jalan belayan, tak ada. Dia jalannya adalah jalan sentapan. Dan terus ke depan, sentap terus, jalan, tegas. Belayan itu ada, insya-Allah. Dalam perjalanan susahan ada belayannya. Dan yang paling penting, di syurgalah tempat ganjaran semua balasan ganjaran yang kita harapkan dulu, yang ditangguhkan di dunia. Itu cara, begitu cara dia. Khair. Jadi mana susah ni, kalau contoh beramal, dengar macam dengar tengah live ni, susah-susah dengar, khusyuk dengar, ambil pen ke, ambil kertas, catat, ulang kaji, itu susah. Susah-susah. Nak solat susah-susah, pakai sempurna, pakai contoh, dia preparation dia itu susah. Itu masuk susah-susah, teliti. Sebab dia nak bagi pada Allah. Bila nak bagi pada Allah, jangan ambil mudah, jangan ambil sambil lewa. Jangan buat sambil lewa, sebab semuanya untuk Allah. Bila kata semua untuk Allah, please do the best. Sebab Allah. Jangan ambil mudah.
Jangan tertipu dengan iblis. Tak apa, tak apa, tak apa. Sebab tu kita main buat amalan banyak-banyak, tapi ambil mudah. Kita tak ambil kualiti. Sebab tu kualiti itu menjadi teras. Itulah ikhlas. Bukan sekadar janji, yang penting solat, yang penting jadi isteri, yang penting jadi isteri. Patutnya yang penting solehah. Bukan isteri itu semua orang boleh jadi isteri. Semua orang boleh jadi isteri. Islam ke tak Islam ke, semua jadi isteri. Tapi soalnya solehah itu orang beriman saja. Nampak? Ya sama. Kita tanggungjawab. Nak menyampaikan ilmu ni tanggungjawab. Sebab ia jihad, mujahadah. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Cari susah. Dan cari susah yang paling besar juga adalah jangan cari pujian. Cari pujian itu benda yang senang, semua orang nak. Cari susah, jadi orang tak puji. Susah tu nak buat. Semua nak menonjol diri. Nak menonjol diri, nak menonjolkan diri dia. Okey. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Sebab tu perbincangan ikhlas ini kan saya mulakan dulu high class. Ikhlas adalah high class. High class ni maknanya dia kena do the best tanpa ada campur tangan makhluk, tanpa ada campur tangan keadaan, tanpa ada campur tangan semua perkara. Dia nampak Allah, lalu dia kena buat all the best. Nak Allah puji tu, Allah akan puji, tapi tak semudah itu pujian dapat. Sebab tu iblis beramal banyak, akhirnya Allah tak puji. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Khair, kita sambung lagi pengajian kita. Qul huwallahu ahad tadi. Ingat sentiasa, ikhlas is high class. Ikhlas is high class. High class ni maknanya jangan kait dengan perbincangan dunia. Low class. Apa dunia ni? Low class. Buat sebab anak, low class. Tu malah ada orang tanya, sama Ustaz dunia akhirat? Mana sama? Low class. Buat sebab anak dia ni Ustaz, saya buat sebab anak je ni. Low class. Saya buat sebab suami je ni. Low class. Saya buat sebab senang. Low class. Apa saja dikait dengan dunia yang zahir, yang nampak, semua low class. Apa saja dikaitkan dengan gaib, pahala ke syurga, pahala kan gaib, syurga kan gaib, dosa pun gaib, Allah ghaibul gaib. Jadi itu high class punya perbincangan. Kaitkan dengan duit, low class. Kaitkan dengan pujian, low class. Low class. Kaitkan dengan air mata sebab susah, low class. Low class, low class, low class, low class. Kita kena letak. Kita kena letak. Dengan ilmu yang kita belajar ni, kita kena letak sendiri. Jangan low classkan orang, kan kena lempang lagi. Dia pergi kata, apalah kau ni low class. Memang kena siku lah lagi. Ini untuk kita. Ingat, apabila perbincangan itu tauhid dan tasawuf, dan bincang pula tentang perincian ini ikhlas, itu untuk diri. Kemudian kita sampaikan dengan perwatakan kita. High class. Dunia low class. Ingat tu. Sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Bila kita dah faham Allahu ahad, dah high class ni, maka ini ya benar. Semua kerana Allah, untuk Allah. Khair, benar. Duit, air mata, pujian. Sama, jika berubah sebab makhluk pun low class. Sebab suami berubah, low class. Sebab dia tidak ada genuine kat situ. Dia tak ada, dia panggil apa, genuine, apa, ketulinan, ya. Nakkan pujian, low class. Nakkan semua, apa saja kesimpulan, nak kait saja dengan dunia, low class. Berubah sebab isteri, low class. Semua low class. Ingat, bila low class, Allah tak terima. So naikkan dia jadi high class perbincangan. Sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Khair.
Kita sambung lagi sikit, insya-Allah. Jangan, sebab tu jangan letakkan abah saya nak, awak saya nak. Jangan. Kalau kita sebagai bapa cakap ke anak-anak atau isteri, Allah nak kamu berubah. Bila macam tu tunjukkan, kalau sebab Allah, kita akan buat do the best. Jangan berkira lah. Allah tak pernah berkira dengan kita. Okey, baik. Bila sebab Allah, jangan berkira-kira. Ni boleh juga tambah satu lagi kata kunci. Bila kata kul huwallahu ahad, jangan berkira-kira. Jangan berkira-kira. Berkira-kira tenaga, berkira-kira masa, berkira-kira semua. Allah bagi tak pernah kira kat kita. Allah tak pernah kira apa pun. Bagi nafas tak terkira. Bagi masa tak terkira. Bagi semua apa kita nak terkira, ghair hisab. Jadi ketika kita nak balikkan kembali kepada Allah, jangan berkira-kira. Jangan berkira-kira. Tu je. Berkira ni maksudnya apa? Kadang kalau aku buat, kadang aku dapat apa? Kadang kalau suami baik, kadang kalau aku baik kan suami tak baik. Kadang dia masih lagi jadikan berkira-kira tu masuk apa? Makhluk sebagai dia punya percaturan dia dalam perubahan dia. Kadang orang cakap apa? Kadang orang cakap apa? Kadang kalau saya menjadi baik, kadang orang kata saya gini. Kadang saya begitu, kadang saya begini. Makhluk tu jadi kiraan dia menyebabkan dia akan berkira-kira untuk beramal. Habis. Tampakkan Allah terus. Sedang penonton sedang nyaman mata Allah SWT. Khair. Dan mencarinya tulen itu ibarat kita tampi, apa tampi? Kalau kita buat beras ke apa kan ditampi, nak cari yang fine, yang paling tulen tu, dia perlukan proses. Jadi bila kata kita tak berkira-kira tu proses. Dan memang bila kata tak berkira-kira tu, mana kita akan susah lah. Sebab semua orang ambil kira ambil kira faktor dunia. Kita tak ambil kira faktor akhirat. Contoh sabar. Sabar saya ada tahap, Ustaz. Sabar saya ada tahap. Ambil kira. Sebab apa? Selagi mana orang buat baik dengan saya boleh sabar. Tapi orang sekali orang buat jahat dengan saya dah hilang sabar dah. Nampak? Dia ada tahap pula. Sedangkan sabar tanpa tahap. Kalau ambil faktor akhirat, tak ada tahap. Sampai bila saya nak sabar? Sampai syurga. Sampai syurga. Kalau ada limitation, habis. Macam semalam lah kesnya ikhlas tadi kan. Isteri, dia buat baik, saya dah tahap buat baik ni. Kalau suami saya baik, saya buat baik lah. Kalau suami saya buat jahat, saya buat jahat. Baik saya pada suami. Suami saya baik, maka saya baik. Suami saya jahat, maka saya jahat. Itu berkira-kira. Itu berkira-kira. Jadi antara perbahasan ikhlas adalah jangan berkira-kira. Dia tak berkira-kira dengan amalan. Baik. Sedang penonton sedang jemaah mata Allah SWT. Baik, kita sambung seterusnya. Dan juga dalam perbahasan yang kedua kita bincang semalam bab pertama, yakni huwa awal, awaliyah dan terakhir. Baik. Awaliyah dan terakhir ni sifat yang kedua itu yang ada pada suratul Ikhlas, awaliyah dan yang terakhir. Baik, di sini kita boleh kaitkan dengan Allahu Samad. Allahu Samad. Allahu Samad. Baik. Dan firman Allah SWT, Allahu Samad, yang bermakna Allah adalah Rabb yang bergantung kepadanya segala urusan. Nampak kaitannya. Bila sebut Allahu Samad, Allah adalah Rabb, adalah Rabb. Bila kata Rabb ni maknanya seluruh urusan bergantung kepadanya. Itu namanya Rabb. Rabb ni maknanya seluruh kekuasaan. Seluruh kekuasaan. Tuan, kira-kira zikir bab lain. Masuk berkira-kira ni bukan kira-kira amount. Bukan kira 1, 2, 3, 4, 5. Bukan kira-kira amount. Amount tidak termasuk dalam perbincangan kira-kira itu. Dan kira-kira juga kalau nak masukkan amount kira-kira itu adalah pada sedekah. Sedekah boleh masuk kira-kira. Contoh, dia sangka bahawa kiraan dia itu sedekah. Saya dah sedekah banyak dah. Saya ada sedekah 1 juta. Jangan berkira 1 juta tu, sebab 1 juta tu mungkin di sisi Allah kecil. Sisi kita je besar. Jangan berkira dengan 1 juta itu. Mungkin
1 juta belum cukup. Sedekah lagi 2 juta. Sedekah lagi 3 juta. Jangan kira. Kita ni sebab berkira-kira amount duit. Kita yang berkira-kira kan. Untung rugi kan kira-kira. Untung rugi kira-kira. Jadi bila nak sedekah pun berkira-kira. Dia fikir nanti sekarang kita tak boleh nak lebih sangat sedekah ni, nanti short. Short pula. Sedekah boleh short katanya. Ramai. Sebab dia duk kira-kira. Dia berkira-kira duit sehingga dia berkira-kira untuk bersedekah. Baik. Adapun kira-kiranya zikir bukan kira-kira yang berkira-kira tu. Itu amount yang tertentu yang telah digaris pandukan oleh ulama untuk mendidik kita. Itu bukan kira-kiranya dimasukkan itu. Dan juga yang berkira-kira yang dimasukkan di sini adalah keadaan. Jangan berkira-kira dengan keadaan. Jangan berjangka-jangka. Jangan nanti orang cakap apa, itu maksudnya. Nanti suami kata apa, maksudnya kira-kira ini kita nisbahkan kepada keadaan yang akan memberi kesan pada amalan dia. Dia berkira-kira. Tak naklah baik sangat, nanti kan orang pijak kepala. Nampak? Sedangkan dalam melakukan kebaikan, dalam melakukan ketaatan, itu tidak menjadikan makhluk sebagai bottom line dia. Dia tak boleh. Okey. Berkira-kira lah tu zikir. Dia ratib. Tapi berkira-kira nak zikir. Berkira-kira nak zikir. Ni nak ke tak nak? Memang zikir tu akan ada kiraan. Tapi berkira-kira nak zikir. Nak cukup lah kot. Nantilah kot. Berkira-kira. Tak apa, yang penting ikhlas. Dalam ikhlas kan. Dalam 100 tak penting, 1000 tak penting. Lalas sekali tak buat. Khair. Baik, kita sambung. Allahus Samad. Yang ini sifat perbahasan pertama dan yang terakhir. Huwa awaliyah dan akhir. Awaliyah dan akhir. Huwa awal, huwa akhir. Allah adalah Rabb yang bergantung kepadanya segala urusan. Ikrimah mengatakan dari Ibnu Abbas, yakni Rabb yang bergantung kepadanya semua makhluk dalam memenuhi segala keperluan dan kemahuan mereka. Ali bin Abi Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ali bin Abi Talhah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas, dia adalah Rabb, mengatakan dia adalah Rabb yang benar-benar sempurna dalam kewibawaannya dan maha mulia yang benar-benar sempurna dalam kemuliaannya, maha agung yang benar-benar sempurna dalam keagungannya, maha penyantun yang benar-benar sempurna dalam kesantunannya, maha mengetahui yang benar-benar sempurna dalam keilmuannya, maha bijaksana yang benar-benar sempurna dalam kebijaksanaannya. Dan dia adalah Rabb yang telah sempurna dalam semua kemuliaan dan kewibawaannya. Dia adalah Allah maha suci. Semua itu merupakan sifatnya yang tidak boleh disandangkan kecuali hanya kepadanya. Tidak ada yang menandinginya, serta tidak ada sesuatu pun yang serta setara dengannya. Maha suci Allah yang maha tunggal, lagi maha perkasa. Baik, ini kata Imam Ali bin Abi Talib, Ali bin Abi Talhah, Ali bin Abi Talhah meriwayatkan pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya. Dalam konteks Allahus Samad, maknanya di sini kita faham di atas tiada lagi yang lebih awal daripada Allah Ta'ala, yang mana Allah lah tanpa ada pengawalannya, tanpa ada permulaan. Makna ketika kita berhajat, dalam hajat kita ni Allah lebih dahulu akan memenuhi hajat kita sebelum manusia lain ambil alih. Sebab tu antara cirinya Allah akan bantu seseorang itu adalah dengan Allah mempermudahkan dia untuk berhajat meminta. Meminta apa jugalah. Wa'imah dalam sekecil-kecil benda dalam keperluan dunia. Perlukan makan, perlukan garam, perlukan apa saja. Apatah lagi Allah, aku perlukan keampunan engkau. Dari sekecil-kecil benda hinggalah sebesar-besarnya, semua hajat itu pada Allah. Jadi bila kata Allahus Samad, sejauh mana kita meletakkan segala hajat, segala tumpuan, segala keinginan, segalanya apa yang kita perlukan itu pada Allah. Maka sebab itu dikatakan tadi Ibnu Abbas
meriwayatkan tadi mengatakan kepada Ali bin Abi Talhah, meriwayatkan kepada Ibnu Abbas menyatakan sifat-sifat kesempurnaan kewibawaannya, kemuliaannya, keagungannya, keilmuannya, kesantunannya. Jadi ini tiada yang lebih mendahului, tak ada siapa lagi. Tak ada yang lebih mendahului melainkan hanya pada Allah. Dan kita tidak boleh melihat makhluk, kamulah yang mula-mula tolong saya, tak. Sebab kamulah boleh tolong saya, sebab kita dengan makhluk sekadar melihat bahawa Allah menyatakan pada makhluk itu sifat-sifat kesempurnaannya. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Khair. Dalam perbahasannya Allahus Samad ini, Imam Al-Hasan mengatakan juga Allahus Samad, As-Samad, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, yang tidak akan pernah berakhir. Sedangkan Ikrimah mengatakan As-Samad, yang tidak ada sesuatu pun keluar darinya dan tidak juga makan. Ar-Rabi bin Anas mengungkapkan dia adalah Rabb yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, seakan-akan dia menjadikan ayat setelahnya sebagai penafsirannya. Ini dalam Mufassirin. Baik. Jadi di sini sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT, bagaimana kita nak kaitkan dengan pertama wa awal wa akhir dengan Allahus Samad, Qul huwallahu ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Dalam kaitan Ar-Rabi bin Anas meletakkan bahawa jawapan kepada Allahus Samad itu adalah lam yalid wa lam yulad. Jadi maknanya bila kita meletakkan maha awal tanpa ada yang mengawalkan, tanpa ada permulaan, maka permintaan kita ini, setiap hajat kita ini, kita kena yakin dan iktikad bahawa memang Allah tahu dah. Allah tahu, tinggal kita ni tak sabar dalam nak mengharapkan pertolongan itu. Itu dia. Kita kena letakkan bahawa tidak boleh letak awal dan akhir tu pada diri. Kita tahulah, kita tahu. Saya yang tahu hajat kamu, saya yang tahu keadaan kamu. Tak ada. Sebab itu jangan sesekali cuba menghukum makhluk atas keperluan makhluk. Sebab kita sesama makhluk, kita tak boleh tentukan dah kamu setakat ini dia. Terutama bagi isteri-isteri contoh, dah abang cukup satu je, cukup. Yang mencukupkan itu bukannya makhluk, Allah. Sebab tu kita tidak boleh letakkan kadaran cukup itu dengan amount. Contoh income, kalau dalam bisnes, kita kena ada 20,000 sebulan, 30,000 sebulan, cukuplah, baru kita steady. Tak juga. Kita tahu ke berapa yang cukup bagi kita? Tak tahu. Bila kata tak tahu, makanya di situlah kena datangnya pengharapan kepada Allah. Itu datangnya hanya sembah Allah tu. Sebab bila kita tak tahu, jangan kita memandai-mandai menentukan keadaan kita ni. Ini kena ada duit baru cukup ni, kena ada sekian amount baru cukup. Kita tidak boleh menentukan keadaan kita, apatah lagi berkaitan dengan rezeki yang Allah dah aturkan secara azalinya. Kita hanya berusaha, dan usaha kita itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan sempurna. Dan Allah gerakkan kita untuk berusaha untuk mencukupkan keperluan kita. Dan 4 baru cukup, ya. 4 baru cukup itu apa definisi 4 baru cukup? Maka Allah Maha mengetahui. Maknanya bukan kita juga meletakkan 4 saya cukup, atau dia tidak boleh 4 tak cukup. Engkau boleh, engkau tidak boleh. Maknanya di sini ibrah daripada Allahus Samad ini, jangan kita cuba-cuba untuk meletakkan manusia dan manusia itu sebagai ukuran sesama manusia. Kita yang menentukan manusia. Tak boleh. Allah SWT yang menentukan makhluk-makhluknya, hamba-hambanya. Maka kita sebagai hambanya berharap, memohon, meminta kepada Allah SWT. Sebab itu kita kena faham dalam bab ni ada bab kebaikan. Ramai akan buat macam ni. Akhir daripada kebaikan tu akan cakap, tak cukup ke saya buat kebaikan ni? Tak cukup ke saya buat kebaikan ni? Apa abang nak lagi? Sinetron pun keluar pula drama sinetron. Tak cukup ke dengan apa yang abang dah bagi? Suami pula naik minyak. Tak cukup ke?
Tak nampak diri abang ni yang mencukupkan? Dia kadang-kadang tak cukup ke dengan saya ni bang? As-Samad ini mana patutnya pada Allah. As-Samad itu pada Allah, bukan kata pada isteri, bukan kata pada suami, bukan kata pada anak. Sebab dialah yang maha sempurna segala kebijaksanaannya. Maknanya huwa awal huwa akhir, segala hajat awal kita dan hajat akhir kita itu telah diselenggarakan, telah diatur baikkan oleh yang tiada awalnya dan tiada akhirnya. Suami kita mungkin akan akhir. Sehebat-hebat suami itu menjaga seorang isteri, awaklah bidadari abang, awaklah. Maka sekarang ini barulah dia akan nampak suami dia akan habis. Siapa lagi yang akhir akan membantu dia? Dia tidak boleh melihat makhluk ini sebagai akhir. Akhir pada hidupnya itu Allah. Makhluk tidak boleh jadi pengakhiran hidup dia. Sebab kita tak tahu siapa yang akhir dulu. Sebab dua-dua akan habis. Kita ada pengakhiran. Allah itu tiada akhirnya, tiada awalnya, tiada akhirnya. Berakhir tapi tiada pengakhiran, bermula tanpa ada permulaan. Nampak? Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi nak kait dengan yang kedua ni, As-Samad ini, dan kaitan dengan yang sifat yang kedua, Puan Fatimah Deraman, saya sedang membahaskan kembali tentang perbahasan sambungan daripada perbahasan Al-Ikhlas semalam, dan 5 daripada sifat-sifat yang tidak boleh ada pada makhluk. Dan saya dah sentuh yang pertama, tunggal, Allahus Samad, Allahu Ahad, Allahus Samad. Dan kata kunci saya dah bagi tadi tentang bagaimana kata-kata yang kita dah katakan tadi pada manusia, jangan pujian tadi, bila jangan letakkan keadaan diri dan meletakkan kesempurnaan. Kesempurnaan itu dia menjadikan perbahasan ini keseluruhan dia diperlukan. Jadi maknanya sekarang ini bila kata kesempurnaan itu, kenapa kalau kita lupa Allah yang membantu? Benar, kita lupanya Allah membantu, bukan manusia. Manusia hanya alat menyampaikan bantuan. Kita tak nampak Allah. Sebab itu hati-hati ketika kita dapat bantuan, adakah kita makin taat atau makin derhaka dengan Allah. Ini yang kita kena bawa. Sebab kita mudah menampak bantuan makhluk, nampak mudah sangat kita nampak, tapi kita nak lupa menampak bantuan Allah Ta'ala yang dulu, kini dan selama-lamanya. Jadi maknanya jangan letakkan pada kecukupan itu pada makhluk. Tidak. Itu namanya Allahus Samad. Allah adakan suami sekadar Allah adakan suami sekadar mengatur segala apa yang diperlukan zahir. Isteri pun sama. Jadi tidak boleh kita salah letak harapan tu, tak boleh. Alat saja. Somad ini dia bukan kata penuh. Maksudnya di sini yang saya dah bahaskan ini, Allah dan Rabb yang bergantung kepadanya segala urusan, menyatakan bahawa keseluruhan, kesempurnaan, yang mana kesempurnaan Samad ini dia bukan makna alih bahasa kepada perkataan Samad itu saja, tapi kita melihat dalam konteks ulama al-mufassirin menyatakan As-Samad yang dalam konteks keseluruhan, yang mengatakan dialah adalah Rabb yang benar, sempurna. Itu nama penuh tu. Dia bukannya alih bahasa saja. Bukan Samad alih bahasa, penuh, dia memenuhi keperluan. Penuh, bukan begitu. Sebab dia bercerita tentang bagaimana nak memenuhi tadi, memenuhi seluruhnya. Sebab tu As-Samad ini juga kata tadi kita dah bahaskan satu-satu tadi, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, yang tidak pernah berakhir. Maknanya mencukupi. Mencukupi. Jadi maknanya sekarang ni kita kena alihkan daripada perbahasan pertama wa awaliyah dan terakhir ini kita yang mencukupkan, tidak. Jadi maknanya kita kena melihat, kita berlihat dengan keimanan. Sebab bila kata ikhlas ni dengan keimanan, bahawa kita melihat Allah Ta'ala yang memenuhi segala permintaan kita, bukannya makhluk yang memenuhi permintaan kita. Walaupun
makhluk membawa secara zahir syariatnya asbab, melalui makhluk tu datanglah apa saja hajat yang kita perlukan tadi. Tetapi iman mengatakan bahawa permulaannya itu dari Allah, mesti dari Allah dan kembali kepada Allah. Jadi senang penonton sembah mata Allah SWT. Jadi saya rasa cukup setakat itu dulu perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni. InsyaAllah kita masih lagi berbincang dalam landasan ikhlas. Kita baru berhenti dekat As-Samad. As-Samad, As-Samad, Allah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Kita akan sambung lagi perbahasan ini. Saya nak cuba baca secara kupasan satu persatu insya-Allah tentang apa yang dikaitkan dengan sifat salbiah itu yang pada surah Al-Ikhlas, suratul Ikhlas yang kita tengah syarahkan melalui tafsir Ibn Katsir ini, dan kehidupan kita. Kehidupan kita. Dia kena dikaitkan tiga serentak. Sebab itulah insya-Allah boleh tengok dari awal balik insya-Allah. Segalanya fan, kullu fan, semuanya binasa. Dari sinilah mata hati yang kita nak bina supaya tiada lagi ungkitan, tiada lagi keresahan, tiada lagi persoalan-persoalan. Aku nak buat baik sampai bila? Ada orang akan macam tu, sampai bila aku nak buat baik? Ada orang lagi sampai bila aku nak buat baik? Ataupun orang lagi aku dah penat lah nak buat baik, aku dah give up lah. Ataupun dia buat baik, tak ada siapa tolong saya buat baik ustaz. Ataupun dia bila kata dia nak jadi baik, dia mula berkira-kira dengan keadaan sekelilingnya. Bagaimana keadaan ini boleh berlaku apabila kita tidak meletakkan kembali perbahasan ikhlas sebagai agenda atau matlamat utama dan seluruh amal. Sebab dalam amalan ini akhirnya kalau kita bahas balik kepada suratul Ikhlas, akhirnya dah tak ada kaitan dengan orang. Akhirnya tak ada kaitan dengan orang. Jadi macam mana nak rendahkan hati yang selalu sangka hebat? Nak sangka hebat apa lagi kalau dah kenal dah Puan Nur Hashimah? Dah tak ada dah yang tinggal, yang tunggal tak ada, yang menjadi tumpuan tak ada, yang pujian tak ada. Apa yang ada pada kita itu nama Allah. Rumus, rujuk balik rumus yang saya dah bagi itu baca dengan nama Allah. Ini ada kaitan dengan rumus akidah, rumus tauhid dalam hidup. Dengan nama Allah. Kita sangka kita hebat tu sebab kita sangka nama kita cantik, perasaan pandai, perasaan baik, perasaan, semua perasaan. Sifat tu semua sifat yang datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak merendah diri itu kembali dengan nama Allah. Siapa kita berilmu, sedangkan ilmu nama Allah. Siapa kita kuat, sedangkan kuat nama Allah, dengan nama Allah. Bila kata dengan nama Allah, kita masuk perbincangan suratul Ikhlas. Dengan nama Allah, memang Allah je, qul huwallahu ahad. Oh, tunggal Allah je. Ya. Jelas. Bila masuk suratul Ikhlas, pula ada 5 sifat salbiah yang tidak boleh ada pada kita. Tak boleh ustaz. Selama ini saya perasan je lah. Nampak? Dia ada berangkai-rangkai perbincangan insya-Allah. Khair. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Mudah-mudahan mudah-mudahan Allah berkati kita semua insya-Allah. Mohon pada Allah Ta'ala berikan kefahaman, bantuan kita dalam beramal, kerana dengan Allah sajalah segala-galanya. Dengan Allah, carilah kekuatan dengan Allah, kerana kita menggunakan nama Allah tanpa perlu ada campur tangan makhluk Allah, kerana makhluk itu juga memerlukan bantuan Allah. Jadi dengan Allah lah kita fahamkan hidup kita dengan Allah, dengan nama Allah, insya-Allah. Khair. Jadi kita akan sambung lagi perbincangan ini pada siri yang seterusnya, bicara ilmiah online, Road to Jannah, Back to Fitrah, pada hari yang ke-7 besok insya-Allah, pada waktu yang sama, standby mode 9.45 insya-Allah. Dan untuk makluman kepada jemaah yang menonton, kita sama-sama bantu. Saya ada 2 kuliah yang cuba untuk dibuat melalui PACE, Majlis Ilmu UNW. Saya akan PACE, patut saya nak PACE semalam dekat live semalam. Saya akan paste dekat semalam dan hari ini punya. Besok ada kuliah zuhur. Siapa yang ada kelapangan boleh bersama saya untuk kuliah zuhur. Tak lama lah. Macam ni kita live ni lama. Besok sejam saja, tak lama. Dan juga saya ada lagi satu kuliah nanti, mungkin saya tengah tengok. Itu untuk di surah At-Taqwa di Bukit Jalil. Saya akan mula mungkin asar atau lepas tarawih. Itu tak selalu, mungkin 2 kali saja. Saya akan maklumkan. Jadi mohon kepada semua jemaah, sokong
page itu, majlis ilmu itu, kita imarahkan dia. InsyaAllah imarahkan majlis ilmu. InsyaAllah. Jadi cukup setakat itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wal 'asr innal insana illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq. Wallahu a'lam bissawab. Takbir, Allahu akbar.